keamanan dan ketenangan. Inilah yang menjadi impian setiap manusia di muka bumi ini. Malangnya, persingkitaan sesama manusia sering menjadi penghalang untuk kita sama-sama mengecapi keharmonian yang diimpikan. Negara kita juga pernah mengalami zaman peperangan yang amat dahsyat. Di waktu negara melalui detik paling hitam dalam sejarah, muncul perwira dari setiap ceruk dan rantau yang sanggup bergadai nyawa untuk menjaga kedaulatan Ibu Pertiwi. Merekalah wira sejati yang jasanya harus dikenang sampai bila-bila. Bersama saya Yusmal Ghazali, kita jejaki kisah kepahlawanan Patriot Sarawak dan kenali mereka yang digelar Bujang Berani. Dalam episod sebelum ini, kita telah mengetahui tentang kisah dua orang bujang berani dari pasukan Polis Hutan Sarawak yang telah dianugerahkan pingat Seri Pahlawan Gagah Perkasa, pingat keberanian tertinggi negara. Kali ini, kita akan mengenali sebuah pasukan yang sudah lama menabur bakti dalam sejarah keselamatan negara. Ia mempunyai asal-usulnya dari pasukan Sarawak Rangers yang ditubuhkan oleh Kerajaan Brooke. Pasukan inilah yang telah mempopularkan teriakan keramat Agi Hidup Agi Ngelaban yang bermaksud selagi ada hayat, selagi itulah berjuang. Pasukan yang dimaksudkan ini ialah Regimen Ranger Diraja, satu pasukan tempur infanteri di dalam tentera darat Malaysia. Sebut saja nama regimen ini, musuh pasti akan bergetar ketakutan. Jadi, untuk mengenali apakah keunikan regimen ini, kami berpeluang menemui Lieutenant Colonel Bersara Muhammad Melintang Abdullah, Presiden Persatuan Veteran Tentera Corps Ranger. Semua anggota yang menyertai Regimen Ranger Diraja ni terdiri daripada berbagai-bagai kaum, berbagai-bagai agama, dan itu satu keunikan kalau daripada segi keanggotaannya. Yang keduanya daripada segi pakaian. Daripada segi pakaian, tidak ada kor lain dalam Angkatan Tentera Malaysia yang memakai jambul hitam. Hanya Regimen Ranger saja. Dan kebanyakan dalam Angkatan Tentera Malaysia yang penerima pingat-pingat keberanian adalah terdiri daripada Kor Regimen Ranger Diraja. Itu satu unik juga. Saya rasa salah satu daripada keunikannya juga adalah kesetiaan anggota kita. Itu amat pentinglah, ciri-ciri kesetiaan tu. Kalau kita pergi ke medan dan menentukan orang setia kepada kita, itu boleh membawa kemenangan. Kesetiaan kepada ketua merupakan satu ciri yang amat penting semasa dalam pertempuran. Anggota Regimen Ranger Diraja memang terkenal dengan ciri ini, dan ia terbukti berkesan apabila batalion pertamanya telah berjaya membunuh 91 pengganas dan menawan 8 musuh negara dari tahun 60-an hingga 80-an. Ia merupakan satu rekod bagi unit infanteri di bawah tentera darat pada masa itu. Selain kesetiaan, apakah kekuatan Regimen Ranger Diraja ini? Kalau kita nak tengok daripada segi kekuatan Regimen Ranger Diraja ni, salah satu daripadanya yang boleh naikkan semangat adalah cogan kata lah. Dan cogan kata kita ni iaitu Agi Hidup Agi Ngelaban, dan amat terbukti menaikkan semangat sama ada waktu di medan perang dan juga semasa perlawanan sukan-sukan dan sebagainya. Dan ini terbukti kalau saya nak ambil contoh semasa pertempuran di Battle Kedup, di Sungai Kedup Serikai, di mana Kepro Dajai dengan kumpulannya telah didatangi ataupun telah diserangi seramai 40 ke 50 orang. Bila musuh nak mengarahkan mereka menyerah, tapi Dajai telah menjerit perkataan Agi Hidup Agi Ngelaban, itu yang menaikkan semangat mereka. Lepas itu terus membuat tindak balas atau serang balas, mengakibatkan mereka berjaya membunuh 5 orang musuh dan musuh terus lari. Cogan kata Agi Hidup Agi Ngelaban
merupakan satu laungan keramat yang menjadi kebanggaan kaum Iban. Sejak laungan pertamanya, ia telah membangkitkan semangat berjuang bukan saja patriot berbangsa Iban, malah bangsa lain juga yang sama-sama berhikmat mempertahankan kedaulatan negara. Untuk menyelami semangat berjuang Regimen Ranger Diraja ini, kami berpeluang untuk bersama Kapten Bersara Dato' Azmi Hamid Bidin, seorang bekas pegawai 4 Ranger. Dalam Ranger ni, kita ada kepercayaan kami sendiri. Agi hidup, agi ngelaban. Selagi kita hidup, selagi itulah kita melawan. Itu adalah kata-kata orang Iban. Tetapi kami mengambil cogan kata itu sebagai cogan kata perjuangan kami. Ini saya ingat spirit yang saya pun susah dah menceritakan kerana mungkin dalam diri kami, mungkin kami sangat megah. Kami seorang ranger. Saya tidak kata saya seorang pegawai ranger. Saya seorang ranger. Macam juga ranger-ranger saya yang lain. Ya? Kami makan sekali, kami ketawa sekali. Kadang-kadang bila ada yang gugur, kami menangis sekali. Tetapi kami menangis secara diam. Tetapi kami terus melawan. Itulah yang saya boleh cuba gambarkan. Semangat setia kawan dan ikatan persahabatan yang dipupuk dalam Regimen Ranger Diraja memang sukar untuk digambarkan. Dato' Azmi masih teringat satu kecelakaan yang menimpa dirinya yang dapat menggambarkan semangat ini. Saya ingat satu hari, kami sudah hendak sampai camp. Waktu itu saya seorang pegawai pericikan dalam amat personal carrier kami ini dekat Batu Lintang di Sarawak. Bila langgar bukit, terbaliklah kami. Saya ditarik. Bila saya ditarik tu, dia lubang kecil, dia boleh masuk seorang kan. Orang ingat, matilah anak jeneral. Bila saya diorang masuk, tengok enjin kereta masih on, dibuka pintu. Oh, dia masih hidup. Tuan Azmi masih hidup. Saya tak boleh keluar. Mereka tarik saya keluar. Mereka masuk dalam itu, dengan dalam keadaan enjin yang hidup, yang mungkin kereta terbakar, dengan peluru yang penuh dalam itu, sungguhpun saya di strict, saya ikatkan semua, tentukan. Tetapi mereka memberanikan diri. Inilah kesetiaannya. Mereka tidak pedulikan diri mereka. Mereka pedulikan orang lain. Kesetiaan inilah yang telah membuat Dato' Azmi mengambil keputusan untuk menjadi seorang ranger. Walaupun ayahnya, Jeneral Tan Sri Abdul Hamid Bidin, mantan Panglima Angkatan Tentera yang kedua, mahukan anaknya menyertai Askar Melayu. Sebagai seorang bapa, dia pun sukalah barangkali saya ikut masuk juga dalam unit Regimen Askar Melayu Diraja. Tetapi ini pendirian saya sendiri. I want to be a ranger officer. Itulah cerita saya. Sebelum ini, kita telah mengetahui sedikit sebanyak mengenai keunikan dan kekuatan Regimen Ranger Diraja. Regimen yang berbilang bangsa ini merupakan antara pasukan keselamatan yang amat digeruni musuh pada masa itu. Untuk mengetahui asal-usul penubuhannya, kami telah menjejaki Lieutenant Colonel Bersara Fabian Wong, seorang bekas pegawai Batalion Pertama Regimen Ranger Diraja. One Rangers were formed because of the formation of Malaysia. Now, on the 15th of September 1963, Sarawak Rangers was disbanded, and on the 16th midnight of September 1963, Malaysia One Ranger was formed, and it was formed by the British Army for Malaysian government. A portion of the Sarawak Rangers also joined 1st Battalion Malaysia Rangers. So that is how the battalion was initiated by the British, and all those other rank, the recruits are from Sarawak. When it was formed with the aim of training for war in 2 years by the British to form this 1st Battalion Malaysia Rangers.
and they succeeded in doing it in 18 months. So in 18 months, the battalion was formed, ready for war. So one ranger was deployed to Sri Aman, or then known as 2nd Division, to defend Sarawak against the Indonesian forces across the border. Dalam masa yang begitu singkat, anak-anak Sarawak yang tiada langsung pengalaman bertempur telah dikerahkan ke kawasan-kawasan yang bergolak. Dengan latihan ketenteraan yang terhad, adakah mereka berjaya menangani ancaman musuh? When you talk of number of kill or successes, One Ranger scored the highest among all those battalions involved in the confrontation in Sarawak. And what is more is that One Ranger was deployed not only for 7 months in 2nd Division. From 2nd Division, they were redeployed for another 6 months in 1st Division, a total of 13 months. That is well beyond any British units that have, or Australian unit that have been deployed. Kejayaan satu Ranger di medan pertempuran memang amat membanggakan. Oleh kerana mereka mempunyai tahap ketahanan fizikal yang tinggi, mereka boleh bertahan berbulan-bulan di dalam hutan. Apakah pada pandangan Tuan Fabian merupakan pertempuran satu Ranger yang paling hebat sekali? The most memorable one is the Battle of Sungai Kuduk. Now that is a battle beyond anybody comprehension. How come two person awake was able to grab hold of the sergeant, the platoon commander, and do a right flanking attack against 40 to 50 cities? That is beyond any military appreciation or any tactic employed. Pertempuran di kawasan Sungai Keduk ini telah menyaksikan 3 anggota satu Ranger dianugerahkan pingat Panglima Gagah Berani atas keberanian yang ditonjolkan. Kami berjaya menjejaki salah seorang daripada mereka, iaitu Sarjan Bersara Dajai Anak NG, bujang berani kita untuk episod kali ini. Asal-usul saya daripada Kampung Penurin Betong Seribas bahagian kedua dulu, dibesarkan masa di Rumah Panjang sama ikut dengan ayah saya yang bernama Anggi, anak Yasin. Jadi masa tu dia jadi ketua kampung di Penurin Betong Seribas dululah. Sebagai anak seorang ketua kampung, Dajai dibesarkan dalam suasana yang cukup berdisiplin. Jadi, tidak hairanlah dari kecil lagi dia sudah berminat untuk menjadi seorang anggota tentera. Saya tengok masa tu British datang. Masa askar British dulu, masa tu kita masih sekolah lagi, saya tengok British datang, lepas tu dia tentera British, dia pergi ke Rumah Panjang. Saya tengok, lepas tu saya pegang dia punya senjata, pegang, lepas tu dia ajar kita lah. Dia ajar kita macam mana cara megang, macam mana cara ni. Kita sudah daripada itu kita minat, terus jadi tentera. Impian untuk menjadi seorang anggota tentera menjadi kenyataan apabila Dajai dipilih untuk menjalani latihan ketenteraan. Apakah antara perkara yang tidak dapat dilupakan semasa menjalani latihan? Juru latih kita, dia ajar kita, apa yang dia ajar kita mesti ikut. Apa yang dia kendak kita mesti ambil apa yang dia nak masa kita berlatih itu. Jadi masa kita berlatih tak kira panas ataupun hari hujan. Masa cukup jam baru balik. Tak ada nak bantah, tak ada apa semua. Habis cukup jam cuci kasut, cuci baju, lepas tu cukup jam makan, lepas tu cukup jam tidur. Lepas pagi bangun pukul 4, pukul 5 sudah bangun sudah. Kita ambil kakas untuk kita bertraining. Dari masa yang diluangkan bersama Sarjan Dajai, kami dapat merasakan yang beliau sangat berbangga
menjadi seorang ranger. Banyak kisah-kisah menarik semasa latihan masih lagi diingat dan juga misi-misinya di Semenanjung setelah tamat latihan. Selama berkhidmat di bumi Semenanjung, apakah agaknya pengalaman yang paling tidak dapat dilupakan? Masa saya di Semenanjung dulu, saya tak boleh lupa sampai sekarang. Saya pun nak menangis juga. Kawan kita yang kena serang oleh musuh daripada Sekar Melayu. Macam kami dulu, saya tak kira Melayu kah, Iban kah, Cina kah, India kah, siapa macam itu. Misal kata, kalau masa gawai dulu, diorang tu ikut kita. Kalau hari raya, kita ikut sama. Macam di Papali pun kita ikut sama juga dulu. Dia tak kira siapa. Tak ada. Yang itu yang saya memang sampai sekarang saya sedih bercampur dengan sama-sama anggota dan tentera dulu. Sebelum ini, kita telah mengetahui sedikit sebanyak tentang kisah hidup Sarjan Dajai NG, penerima pingat Panglima Gagah Berani atas keberanian yang ditonjolkan semasa pertempuran di kawasan Bintango pada tahun 1971. Sekarang, tiba masanya untuk kita mengetahui dari beliau sendiri apakah yang berlaku semasa pertempuran di Sungai Kedup. 27 hari bulan, kita pergi ke tempat nak ambil ration dulu. Pasal ration kita dah habis 27 hari bulan. Jadi 28 pagi kita kena serang musuh. Kita duduk dekat rumah kosong. Masa tu hari puasa. Puasa malam tu kita sama makan. Dengar bunyi terus meletup bom. Kita pun tak tahu, mungkin bom apa, kita pun tak sedar masa 2-3 minit tu. Lepas tu menembak terus. Kita dengar keminis banyak, antara 3 ataupun lebih 30 orang. Dia nyuruh kita selindar. Apabila dia kata nyuruh kita menyerahkan diri, saya terus agak hidup, agak ngelawan. Jadi masa nak attack itu, nak counter attack, Meleng bagi tahu, okey, 3 orang. Saya dengan Unggik dengan dia, itu yang orang lain masih tinggal ni jaga dekat tempat yang bom yang meletup tadi. Musuh pun sudah yang luka tu, yang mati masa tu 5 orang musuh yang kita dapat masa tu. Yang luka tu mungkin banyak. Pasal bekas yang luka tu terabur dia punya darah. Itulah apa yang telah diharungi oleh Sarjan Dajai dan anggota satu ranger yang lain. Walaupun diserang hendap oleh musuh yang lebih ramai kekuatannya, namun berbekalkan semangat agi hidup agi ngelaban, mereka berjaya mematahkan serangan tersebut. Sebenarnya, sebelum pertempuran di Sungai Kedup, ada satu lagi insiden serang hendap yang melibatkan pasukan satu ranger dan bujang berani kita yang kedua dalam episod ini, Pegawai Waran 2, Lenggu Anak Cina. Kami berkesempatan berjumpa Lieutenant Colonel Besara Anwar Bashar Khan untuk mengetahui kisah keberanian yang ditonjolkan oleh Encik Lenggu. Encik Lenggu adalah seorang yang tegas, sebab bila kita buat latihan, kita tak boleh main-main. Sebab apa? Kalau kita buat latihan dengan tak serius, ini akan menjejaskan prestasi kita
bila kita ada satu situasi yang kita nak lawan dengan musuh. Situasi sedemikian telah berlaku pada 20 Januari 1971 di Sungai Katibas, Song. Pada hari itu, Lieutenant Muda Anwar Bashar dan Encik Lenggu telah ditugaskan untuk berjumpa tuai-tuai rumah di kawasan Sungai Katibas untuk menyampaikan jemputan daripada pegawai pemerintah tentang satu perjumpaan yang bakal diadakan. Namun, dalam perjalanan dari rumah Eton ke rumah Dingai, satu insiden yang tidak diingini telah menimpa mereka. Bila kami sampai satu selekoh namakan Tanjung Batu Babi, pihak musuh dari sebelah kanan telah buka tembakan. Dan masa itu bila pihak musuh mula tembak, hujan lebat. Bot yang Encik Lenggu adalah sebelah kanan dan sebab tempat itu adalah selekoh, bot itu telah langgar dengan tebing sampailah 4 orang termasuk Encik Lenggu atas tebing dan 2 orang lagi dalam longboat. The firefight lebih kurang 3 ke 4 minit. Dalam pertempuran yang berlanjutan selama 3 ke 4 minit ini, Encik Lenggu dan anggota yang lain telah ditembak bertubi-tubi. Mereka tiada pilihan selain mara ke hadapan untuk melawan musuh. Dalam satu peristiwa tengah hendap, apa yang dalam fikiran kita adalah kita bunuh atau dibunuhkan. Pilihan tidak ada lain. Encik Lenggu dah sampai di tebingan, saya telah teriak ada ranger punya jaga kata Agi hidup, dan dia orang balas Agi ngelaban 3 kali. Dan lepas itu baru saya kena tembak. Yang mustahak sekali, they all died fighting for the country. Peristiwa serang hendap di Tanjung Batu Babi, Sungai Katibas ini telah meninggalkan kesan yang sangat mendalam buat Lieutenant Colonel Anwar Bashar. Kecederaan yang dialaminya di kepala telah menjejaskan pertuturannya sehingga ke hari ini. Namun, mungkin apa yang lebih perit ialah melihat anggotanya sendiri rebah di depan matanya setelah mereka berjuang habis-habisan. Atas keberanian yang telah ditonjolkan, pegawai Waran 2 Lenggu Anak Cina telah menjadi anggota Ranger dan juga Patriot Sarawak yang pertama dianugerahkan pingat Seri Pahlawan Gagah Perkasa, pingat keberanian tertinggi negara selepas kematiannya. Diharap kisah kepahlawanan pegawai Waran 2 Lenggu, Sarjan Dajai dan Wira 1 Ranger yang lain dapat dijadikan inspirasi kepada kita semua untuk sama-sama berjuang menentang musuh dalam apa bentuk sekalipun. Agi hidup, Agi ngelaban. Apa terjadi pun saya akan jejak musuh sampai dapat. Itu tujuan dia, kita sebagai seorang anggota tentera mesti ada bersemangat, berani, patuh kepada arahan dan ikut apa saja yang disuruh.